kita buat sekarang ni bukan tangkapan. Kita pun tak buat tangkapan. Kita sembang dengan taukil elok-elok. Kita sekarang ni buat pembongkaran terjahan yang kita buat untuk rakyat tempatan tahu. Kedai ni dia orang berniaga, isteri dia orang ni adalah rakyat tempatan. Dia orang ni adalah Bangladesh, rakyat tempatan. Dan ada di antara kedai-kedai yang gunakan nama rakyat tempatan. Tetapi kerajaan kita sekarang ni mestilah kena ada satu undang-undang. Undang-undang untuk ambil tindakan. Macam mana untuk ambil tindakan benda ni? Kerajaan perlu fikir. Perlu bawa ke meja rundingan, perlu bawa kepada perbincangan dan sebagainya. Kalau semua mai sini, kahwin rakyat tempatan, buka perniagaan, jahanam lingkup habis, tobat lahum jahanam negara kita. Saya nak kaitkan di sini, Bangladesh punya populasi penduduk. Bangladesh, population penduduk Bangladesh 170 juta orang. Bukan sikit. 170 juta Bangladesh. Dan orang Malaysia, populasi orang Malaysia campur semua kaum adalah 32 juta sahaja. Tuan-tuan, puan-puan, netizen, nilai sendiri. Kalau macam ni lah yang terjadi di Malaysia, ini bagi saya adalah satu bentuk penjajahan alaf baru. Penjajahan, mai sini guna calling visa, mai sini melibatkan guna pelancong, masuk guna visa, mai sini kahwin rakyat tempatan, boleh duduk sini. Generasi yang pertama, suami itu tidak akan ada sebarang identiti, tak ada. Dia hanya guna pasport sebab dia kahwin. Sebab dia bukan mai daripada bisnes, bukan mai daripada guna permit bisnes. Okey, dia kahwin. Generasi yang kedua, tolong share live saya. Generasi yang kedua, mereka akan menjadi warga negara. Macam mana generasi yang kedua? Apabila anak tadi lahir, anak itu adalah warga negara. Bos, you ni anak sini kan dia tulis warga negara, betul ya? Dia anak warga negara. Dia bukan bubuk Bangla warga negara, betul? Dia warga negara mana? Malaysia. Okey. Generasi yang kedua, mereka akan jadi warga negara. Okey. 170 juta populasi. Malaysia ada 32 population. Bangladesh 170 juta orang, betul ya? Okey. Second generation, mereka akan jadi warga negara. Third generation, anak dia besar lagi 20 tahun, anak dia kahwin, cucu dia akan jadi warga negara. Okey, third generation solid warga negara, dan dia sekarang ni akan mohon PR. Dia akan mohon PR. 10 tahun dia boleh mohon PR. 5 tahun dia boleh masuk permohonan PR. 10 tahun dia boleh masuk permohonan PR. Dan dia akan guna IC merah. Dia panggil permanent resident. Dia tak boleh mengundi, tapi anak dia boleh mengundi. Dia tak boleh mengundi, anak dia boleh mendapat hak sama rata seperti anak-anak kita. Bermakna ini kerajaan perlu segera pantau, segera tengok. Ini masalah yang serius, penjajahan alam baru ini. Okey. Generasi yang ketiga, anak dia warga negara, cucu dia warga negara. Dan generasi yang pertama, bapa tadi akan mohon PR. Dan selepas 20 tahun, bapa ini boleh mohon sebagai warga negara. Bermakna apa akan terjadi terhadap bangsa Melayu, terhadap kita, orang-orang Melayu, terhadap kita, rakyat Malaysia, apa akan terjadi dalam masa 20 tahun yang mendatang. Jahanam habis negara kita. Ini yang kita perlu. Macam mana kita bagi solusi, kita bagi penyelesaian kepada kerajaan. Sebab agama Islam tidak pernah menghalang sebarang bentuk perkahwinan antara manusia. Agama tak halang. Bermakna boleh tak boleh perempuan Malaysia, wanita Malaysia kahwin dengan lelaki Bangla? Boleh. Agama tak pernah larang. Agama memberi cukup syarat, cukup semua, boleh kahwin antara wanita tempatan dan juga warga asing pula lelaki. Tetapi undang-undang negara, undang-undang pencegahan mesti ada. Kalau negara tak ada undang-undang pencegahan, tak guna kita ada satu negara tetapi kita tidak ada pencegahan. Apa
semua negara perlu buat apabila berlakunya perkahwinan wanita tempatan dan rakyat asing. Wanita tempatan ini menerima suami itu tadi sebagai lelaki tadi sebagai suami dia dengan sifat kasih, cinta dan sayang, dan dia juga perlu menerima negara suami dia sebagai negara dia. Bermakna apabila berlakunya perkahwinan antara wanita tempatan dengan lelaki warga asing, bermakna wanita ini perlu ikut balik ke negara suami dia dalam masa 3 bulan, kena keluar daripada negara, ikut suami dia, dan suami dia pun tidak boleh berada di Malaysia ini. Sebab dia datang ke Malaysia bukan untuk berkahwin, dia datang ke Malaysia untuk cari rezeki, untuk tumpang cari makan. Bila dia dipertemukan jodoh, bermakna dia perlu pulang ke negara asal dia, dia perlu hidup di negara asal dia, dia perlu bina keluarga di negara asal dia, dia perlu bina kehidupan di negara asal dia, bukan di Malaysia. Dan dia jangan mimpi untuk berada di Malaysia. Kerajaan Perikatan Nasional perlu pantau undang-undang ini segera, perlu buat pembaharuan dalam ke atas undang-undang ini segera. Sebab bagi kita sebagai NGO, ini adalah bentuk penjajahan alaf baru yang datang ke sini, kahwin, declare rakyat Malaysia jadi warga negara. Akhirnya mereka akan tuntut hak sama rata. Akhirnya Perdana Menteri Malaysia 20 ke 30 tahun yang akan datang adalah daripada kalangan warga asing. Ini penjelasan yang kita bagi, tetapi kita tidak ada kuasa untuk buat dasar. Dasar perlu dibuat oleh 222 orang ahli parlimen. Bukan bergaduh mau jawatan gila, jawatan berebut jawatan. Hang ambil jawatan sana, hang balai GLC sini, hang balai GLC sana, sedangkan hampa tak ada memikirkan mengenai perjuangan dan nasib rakyat. Sebenarnya hampa perlu fikir perjuangan dan nasib rakyat. Dalam keadaan sekarang ini, negara perlu dibina semula. Ini PKP adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bina semula negara dengan acuan kita sendiri, untuk kita bangunkan negara dengan acuan kita sendiri. Ini rahmat yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni bukan masa untuk ahli-ahli politik gelojo, lobi jawatan, ambil jawatan, tapi adalah masa untuk bina semula negara.